Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat, ikhwanuna fillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kekuatan oleh Allah untuk melihat tentang sejarah Al-Khulafa Ar-Rashidin, khususnya zaman Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan. Sejarah akan berulang. Fitnah di akhir zaman sangat dahsyat. Moga-moga bukan sahaja bila kita mengkaji sejarah, kita mengetahui tentang hakikat peristiwa yang berlaku dalam sejarah, tetapi ia juga akan menjadi pengajaran untuk kita dalam kita melalui kehidupan kita di akhir zaman ini. Jika kita melihat bagaimana fitnah yang digerakkan di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, kita akan berfikir bagaimana rancangan yang tersusun, strategi yang teratur bagi memecah belahkan perpaduan Islam. Yang kedua, bagi menarik dan mempengaruhi orang-orang yang lemah dan tidak memiliki kekuatan keimanan yang sebenar di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, bagi menjatuhkan dan memburukkan kepimpinan Islam, yang akhirnya kepimpinan Islam ditalak sehingga menimbulkan kecelaruan dan kekeliruan serta akhirnya pembunuhan. Itulah suasana yang dihadapi oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Bagaimana mereka sanggup menggunakan sesuatu yang ada dekat dengan khalifah. Mereka menggunakan hamba abdi khalifah. Mereka sanggup mempergunakan unta dan surat yang dipalsukan. Semua ini tujuannya untuk menarik orang ramai, akhirnya menyokong gerakan menghancurkan kerajaan Islam ini, bahkan akhirnya membawa kepada pembunuhan Sayyidina Uthman. Waktu yang sama kita juga melihat sahabat-sahabat Nabi yang berada bersama dengan Sayyidina Uthman diberikan kekuatan keimanan oleh Allah. Akhirnya mereka memiliki firasat, memiliki pembacaan yang tepat terhadap strategi yang dilakukan oleh musuh. Itulah firasat Sayyidina Ali dan Muhammad bin Maslamah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma dalam menghadapi perancangan gerakan Ibnu Saba ini. Pada muka surat 167, wa izaa firasati Ali wa Muhammadin ibni Maslamah wa bu'di nazarihima, di hadapan, di sebalik firasat Sayyidina Ali, Muhammad bin Maslamah, dan jauhnya pandangan mereka berdua inilah iddarral khawarij, golongan pemberontak terpaksa
ila sukut, untuk diam tentang sandiwara surat yang diragui dan pendedahan tentang hakikat tujuan mereka yang sebenar. Innal matlub, yang dituntut oleh mereka ialah kepala Saidina Osman bin Affan, bukan kebenaran, tetapi mahu membunuh khalifah. Wa mal kitabul maz'um, tidaklah surat yang tiadalah surat yang diragui itu, melainkan satu rangkaian daripada rangkaian perancangan Yahudi yang keji. Dan kita jangan lupa, walaupun gerakan ataupun pendokon Ibnu Saba ini telah berundur daripada Madinah menuju untuk pulang ke tanah air negeri mereka masing-masing, tetapi di sana di Madinah ada dua orang yang sedang menggerakkan satu gerakan yang besar dalam mencipta dan memalsukan surat Saidina Osman bin Affan. Akhirnya hasar al-Khawarij al-Madinah. Hasar al-Khawarij al-Madinah. Pemberontak berjaya mengepung kota Madinah. Walaziman nasu buyutahum, orang ramai terpaksa berada di rumah mereka masing-masing, terpaksa stay at home, duduk di rumah, dihalang, disekat dan terpaksa berada di rumah masing-masing. Wa kana adadur rijal fil Madinah qalil, lelaki yang berada di Madinah sedikit sahaja jumlahnya. Lianna ma'azamahum, kerana kebanyakan orang-orang Madinah mereka pergi berjuang pada jalan Allah, jafi jabahatil qital, di barisan-barisan peperangan. Au du'at, menjadi pendakwah di negara-negara yang baru dibuka. Wa kathirun mimman baqa fil Madinah, dan ramai yang sedang baqiya, yang tinggal di Madinah. Kathirun mimman baqiya fil Madinah, yang saki-baki yang ada di Madinah, zahabu, mereka pergi menunaikan ibadat haji. Orang Madinah ramai yang keluar daripada Madinah. Ada yang pergi berjihad, ada yang pergi berdakwah, ada yang pergi menunaikan haji. Akhirnya lelaki yang ada di Madinah sedikit. Wala'alla ar-rijal fil Madinah, kemungkinan lelaki yang tinggal di Madinah jumlahnya kurang daripada pemberontak-pemberontak yang menjadi pendokong Ibnu Saba, yang jumlah mereka 3,000 lelaki. Yang mari kepung, jumlah dia 3,000. Yang tinggal di Madinah jumlah dia sangat sedikit. Wa fi awakhir syahr Dzulqa'dah, maka pada akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, lam yatamakkan Uthman min al-khuruj lil hajj, Sayyidina Osman tidak berupaya untuk keluar menunaikan ibadah haji. Wa kana yahujju kulla sanah, Sayyidina Osman biasanya menunaikan haji setiap tahun. Amma fi hadhihi sanah, adapun pada tahun ini, fa inna sabaiyin, golongan pendokon Ibnu Saba, qad ihtallul Madinah, mereka berjaya menguasai Madinah. Wa hasaru Uthman fi darih, mereka berjaya mengepung, mereka berjaya menyekat Saidina Osman agar hanya berada di dalam rumahnya. Wala budda min ta'yini amirin lil haji, maka Saidina Osman terpaksa melantik seorang pemimpin bagi memimpin ibadat haji, liyahujja bin nas, untuk memimpin ibadat haji orang ramai. Istada'a Uthman, Saidina Osman memanggil Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Wa kallafahu, dan Saidina Osman mempertanggungjawabkan Abdullah bin Abbas supaya menunaikan haji bersama orang ramai pada musim kali ini. Biasanya Saidina Osman keluar setiap tahun, tapi kali ini kerana dia dikepung, dia dihalang, dia terpaksa berada dalam rumah dia saja, akhirnya dia mempertanggungjawabkan untuk memimpin ibadat haji Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Faqala lahu Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata kepada Saidina Osman, bila Saidina Osman mempertanggungjawabkan kepada Abdullah bin Abbas
supaya memimpin ibadat haji. Dia tidak boleh keluar daripada Madinah. Pendokong-pendokong Ibnu Sabah yang jahat halang dia keluar daripada Madinah. Bukan sahaja tidak boleh keluar daripada Madinah, tidak boleh keluar daripada rumah. Dihalang. Abdullah bin Abbas kata kepada Sayyidina Osman, "Da'ni akun ma'aka bijanibika wa bijanibika ya Amiral Mukminin." Biarkan aku agar aku bersama dengan engkau wahai Amiral Mukminin dan berada di sisimu wahai Amiral Mukminin fi muwajahati haula, untuk mendepani golongan ini. Fa wallahi, maka demi Allah, inna jihad haula al-khawarij, sesungguhnya jihad menentang pemberontak yang mahu menghancurkan kerajaan Islam ini, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, minal haji, daripada menunaikan ibadah haji. Tuan-tuan, kita ambil sedikit pengajaran daripada kalimah, daripada kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama di kalangan para sahabat, meletakkan satu fiqh awlawiyat, meletakkan fiqh keutamaan bila bertembung dengan ibadat haji, dengan jihad berhadapan dengan mana-mana golongan yang nak menjatuhkan kerajaan Islam, utamakan jihad daripada menunaikan ibadat haji. Cuba kita ambil kalimah ni. Kalau misalnya di musim haji berlakunya pilihan raya, nak pergi haji ke nak tunggu agar selesai pilihan raya dulu? Macam mana nak pilih? Tuan-tuan boleh fikir, kerana pilihan raya nak memilih pemimpin, nak memilih sebuah kerajaan yang nak melaksanakan Islam dan keadilan. Bagaimana kata-kata Abdullah bin Abbas memberikan bayangan tentang kefahaman itu. Okey, saya ambil komen sedikit je di situ. Akhirnya, apa jawab Sayyidina Osman kepada Abdullah bin Abbas? Azamtu alaika an tahujja bil muslimin. Aku telah meletakkan tekad agar engkau menunaikan haji bersama dengan orang ramai. Falam yajid Ibnu Abbas amamahu. Abdullah bin Abbas tidak mendapati Ibnu Abbas tidak mendapati di hadapannya, melainkan mesti dia mentaati Amirul Mukminin. Kalau ikut fi aulawiyat, dia kena berjihad. Tapi kerana arahan pemimpin lagi besar, arahan pemimpin dia mesti taati. Wa kataba Uthman, Sayyidina Uthman menulis satu surat bersama dengan Abdullah bin Abbas, liyuqri'a 'alal muslimina fil haji, supaya Abdullah bin Abbas membaca surah ini kepada orang ramai ketika menunaikan ibadah haji. Bayyana fihi qissatahu ma'al khawarij 'alaihi, dan memperjelaskan di dalam surah itu kisah cerita tentang dirinya berhadapan dengan pemberontak-pemberontak, wa mawqifahu minhum, dan pendiriannya dengan pemberontak ini, wa talabatihim minhu, dan tuntutan pemberontak daripada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman suruh cerita kenapa tahun ni dia tak pergi haji. Dia berhadapan dengan pemberontak. Sikap pemberontak ni macam mana, perangai pemberontak ni macam mana, apa pendirian Sayyidina Osman dan apa yang dituntut oleh pemberontak ini, beritahu pada orang ramai. Kata Sayyidina Osman kepada Abdullah bin Abbas supaya beritahu pada orang ramai. Wa dakhala syahru Dzulhijjah, masuklah bulan Zulhijjah. Wal khawarij as-sabaiyun muhasiruna lil Utsman. Golongan khawarij pemberontak daripada pendokong Ibnu Sabah sedang mengepung Sayyidina Utsman. Muhtalluna lil Madinah, mereka sedang menguasai Madinah. Ma'ahada, di samping ini, kana Utsman yusalli bihim, Sayyidina Utsman tetap menunaikan sembahyang bersama dengan mereka. Waktu sembahyang, Sayyidina Utsman dibenarkan keluar. Sayyidina Utsman tetap menjadi imam sembahyang dengan puak-puak pemberontak ini dan orang-orang Islam yang lain. Wa kana haula al-khawarij yusalluna khalfahu. Golongan khawarij pemberontak terus menunaikan sembahyang juga bersama dengan Sayyidina Utsman. Ni masalahnya, mayang ni.
Macam mana nak berhadapan? Nama Islam, semayang pula, tapi nak menjatuhkan kerajaan Islam yang adil, yang hebat, yang baik. Walamma ra'a Uthman, tak kala Sayyidina Uthman melihat bahawa golongan pendukung Ibnu Saba tidak mahu untuk meninggalkan Madinah. Kataba Uthman kitaban ilal muslimina fil ansar. Sayyidina Uthman telah menulis surat kepada semua orang Islam yang ada di kota-kota Islam. Fi Syam, Kufah, Basrah. Yatlubu minhumul madad wal qudum lil Madinah. Sayyidina Uthman menuntut daripada mereka sokongan-sokongan kekuatan dan kesediaan untuk datang ke Madinah. Liyatrudu, untuk menghalau al-khawarij as-saba'in, pemberontak daripada pendukung Ibnu Saba ini. Wa kana mimma qalahu Uthman fi kitabih, di antara yang disebut oleh Sayyidina Uthman di dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba', fa inna Allah azza wa jal ba'atha Muhammadan bil haqq basyiran wa nadhira. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran. Nabi Muhammad itu membawa khabar gembira dan juga memberi amaran yang menakutkan. Faballagha 'anillahi ma amarahu bihi. Nabi Muhammad telah menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya daripada Allah. Summada, telah berlalu. Wa qadalladhi 'alaihi, dan Rasulullah telah memenuhi apa yang telah diwajibkan ke atasnya. Wa khallafa fina kitabah, dia telah meninggalkan kepada kita suratnya, kitabnya. Fihi halaluhu wa haramuh, di dalam kitab itu, yakni Al-Quran, ada hukum halalnya, ada hukum haramnya. Wa bayanul umur allati qaddaraha, menjelaskan perkara-perkara yang ditentukan di dalamnya. Fa'amdaha, Rasulullah telah melaksanakannya. Ala ma ahabbal ibad, atas apa yang dikasihi oleh seluruh hamba. Wa karihu, dan apa yang mereka benci. Rasulullah laksanakan. Yang molek mereka buat, Rasulullah buat. Yang disukai oleh orang, ada benda yang dibenci oleh orang, yang sepatutnya Rasulullah hajar, tinggalkan, mereka tinggal. Summa kana al-khalifah, kemudian Abu Bakar melaksanakan demikian. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Summa udkhiltu fi syura, kemudian aku dipilih menyertai permusyawaratan. An ghairi ilmin, tanpa apa-apa keilmuan yang ada padaku. Wala mas'alatin, tentang tiada permintaan sedikit pun daripadaku. An mala'im minal ummah, daripada permintaan daripada pemimpin-pemimpin ummah ini. Summa ajma'a ahlu syura, kemudian ahli syura telah bersepakat. An mala'im minhum, daripada pembesar mereka. Wa minan nas, dan daripada orang ramai. Alayya, untuk memilih saya. Ala ghairi talabin minni wala mahabbatin, bukan apa-apa permintaan daripadaku, dan juga bukan kerana minatku dan kehendakku. Fa'amaltu fihim ma ya'rifun wa la yunkirun, aku melakukan pada mereka apa yang mereka tahu dan mereka tidak pernah mengingkarinya. Tabi'an, kerana mengikuti. Ghaira mustatabi', bukan sekali-kali minta menuntut. Muttabi'an, kerana mengikuti Rasulullah. Ghaira mubtadi', tidak pernah mereka cipta benda yang dilarang oleh Rasulullah. Muqtadiyan, aku memimpin. Ghaira mutakallifin, tidak membebankan sesiapa pun. Falamman tahatil umur, tak kala urusan ini telah selesai. Pelantikan khalifah telah selesai, aku dipilih. Aku tidak pun nahu jawatan ini. Aku melaksanakan kerja mengikut apa yang dikehendaki. Semua orang tahu apa yang aku buat, yang baik, yang bagus. Kemudian, wantakasa syarru bi ahli. Wantakasa syarru bi ahli. Terputuslah kejahatan bersama dengan pendukung-pendukungnya. Orang nak buat jahat, tak boleh. Aku sekat, aku halang. Badat. Tiba-tiba. Dha'inu. Dendam. Wa ahwa. Hawa nafsu. Alayya. Berlaku ke atasku. Ghaira ijramin, tanpa apa jenayah yang aku buat. Wala tiratin,
tanpa apa-apa penyesalan yang berlaku padaku. Aku buat perkara yang molek. Aku menjatuhkan hukuman yang sewajarnya pada orang yang jahat. Tiba-tiba jelas juga kedengkiannya, kebenciannya, pemusuhan hawa nafsunya ke atasku tanpa apa-apa jenayah yang aku buat. Tanpa apa-apa penyesalan pun ke atas aku. Aku tak menyesal. Kalau orang nak dengki, nak marah, nak dendam pada aku pun, orang nak melakukan kejahatan pada aku tak dengki. Fatalabu amran, mereka minta satu perkara. Wa a'lanu ghairah, mereka menunjukkan lain daripadanya. Mereka tuntut satu perkara, tapi mereka menyembunyi. Wa a'lanu ghairah, mereka mengiklankan perkara yang lain. Bi ghairi hujjatin, tanpa apa-apa dalil. Wala uzrin, apa-apa uzur. Fa'abu alayya, mereka mengaibkan aku. Asya', perkara-perkara mimma kanu yardaun, daripada perkara yang mereka suka. Wa asya', perkara-perkara an mala'in min ahli Madinah, daripada pembesar-pembesar mana la yasluhu ghairuha, yang tidak sepatutnya orang lain memilikinya. Mereka mengaibkan aku, perkara-perkara yang mereka suka, mereka aibkan, mereka bawa ke orang ni. Mereka kata, mereka aibkan pembesar-pembesar Madinah yang sepatutnya tidak berlaku ke atas pembesar Madinah, memburukkan aku. Fasabbartu lahum li nafsi, aku meletakkan kesabaran dalam jiwaku berhadapan dengan golongan ini. Wa kaftuha anhum munzu sinin, aku kafaftuha, aku rasa berpada daripada kerenah mereka ini bertahun-tahun. Wa ana ara wa asma, aku hanya mendengar dan melihat. Fazdadu 'ala Allah, tiba-tiba mereka bertambah jahat kepada Allah, jura'atan, dengan penuh keberanian. Hatta agharu alaina, sehingga mereka melakukan kejahatan ke atas kita. Fi jiwar Rasulillah, dalam kejiranan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haramih, dan di tanah haram Rasulullah ini. Wa ardil hijrah, di bumi hijrah ini. Wa thabata ilaihimul a'rab, orang Arab bersepakat dengan mereka. Fahum, maka mereka kal ahzab, seperti parti-parti ataupun kumpulan-kumpulan ketika peperangan Ahzab. Au man ghazana bi Uhud, ataupun orang yang memerangi kita ketika peperangan Uhud. Illa ma yuzhirun, melainkan apa yang mereka zahirkan. Puak-puak ni mereka jadi macam golongan yang bersepakat dalam waktu peperangan Ahzab ketika zaman Nabi. Ataupun mereka ni jadi golongan yang jahat ketika dalam peperangan Uhud. Bagaimana mereka menzahirkan Islamnya, tapi akhirnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan golongan-golongan yang sama dengannya. Faman qadara alayya, faman qadara 'ala al-lahaq bina, siapa yang mampu untuk menyertai kami, falyalhaq, marilah menyertai kami. Walamma wasala al-kitab al-muslimina fil ansar, tak kala sampainya surat Sayyidina Uthman kepada penduduk-penduduk Islam yang ada di kota-kota Islam, ta'atharu bih, mereka terkesan dengannya. Wa ajabu min jur'atil khawarij al-musyaghibin, mereka mula rasa pelik tentang keberanian golongan pemberontak yang jahat ini. Wahabu, dan mereka mula merasa berkesedia, mereka mula menyerahkan untuk menyelamatkan khalifah mereka. Wa inqadhihi min al-hisar, dan menyelamatkan khalifah daripada kepungan. Lakinna, tetapi Allah telah menentukan, kana asbaq min najadatihim, sebelum bermulanya keselamatan daripada mereka, kama sanazkuru min tasaru'il ahdath, sebagaimana kita akan sebut cepatnya peristiwa-peristiwa pembunuhan yang berlaku terhadap Sayyidina Uthman. Sebelum orang lain kupu nak datang nak menyelamatkan Sayyidina Uthman, tiba-tiba berlaku tindakan yang cepat yang dilakukan oleh pendukung Ibnu Sabah, menerkam dan membunuh Sayyidina Uthman. Macam mana cerita dia? Ba'atha Muawiyah bin Abi Sufyan jaishan min Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan menghantar satu angkatan tentera daripada Syam di bawah kepimpinan Habib bin Maslamah Al-Fihri. Abdullah bin Sa' menghantar tentera daripada Mesir di bawah pimpinan Muawiyah bin Khadij As-Sukuni. Setengah di kalangan sahabat yang ada di Kufah menggalakkan penduduk-penduduk Kufah agar keluar menyelamatkan Sayyidina Uthman dan membebaskan Madinah daripada pemberontak. Ada di antara mereka Uqbah bin Amru, Abdullah bin Abi Aufa,
Hanzalah bin Rabi'. Dan di antara golongan tabi'in yang bangun pada waktu yang sama di Kufah, seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud, seperti Masruq bin Ajda', Aswa' bin Yazid, Shurih bin Haris, Abdullah bin Aqif. Ini golongan-golongan yang sedang bangkit untuk keluar menyelamatkan Sayyidina Uthman. Wa kana haula as-sahabah wat tabi'un yasiruna fi tariq al-Kufah. Para sahabat dan para tabi'in mula berjalan di jalan Kufah. Wa yatufuna ala majalisiha. Mereka mula mengelilingi di dalam majlis-majlis yang ada di Kufah. Wa yaquluna li ahliha. Mereka berkata kepada semua penduduk Kufah, ayyuhan nas, hei orang ramai, innal kalam al-yawm wa laysa ghadan. Sesungguhnya percakapan ini untuk hari ini, bukan untuk besok. Wa innan nadara yahsunul yawm. Sesungguhnya pemerhatian hari ini hanya sangat indah untuk hari ini. Wa yaqbihu ghadan. Sangat buruk untuk hari besoknya. Wa innal qital yahullul yawm wa yahrumu ghadan. Peperangan halal pada hari ini, haram pada besoknya. Inhidu ila khalifatikum. Bangkit menuju kepada khalifah kamu. Wa ismati amrikum. Dan menjaga maruah kerajaan ataupun urusan kepimpinan kamu ini. Kata para sahabat dan para tabi'in di Kufah, mendesak mereka bangkit menyelamatkan khalifah. Bahawa percakapan untuk bangkit menghadapi pemberontak ni sesuai hari ni. Besok tak sesuai dah. Kena segera. Pemerhatian yang hari ini sesuai. Besok mungkinan tidak sesuai dah. Kerana golongan pemberontak teruk pada hari ini. Satu golongan di kalangan orang-orang yang saleh di Kufah menyahut seruan ini. Wa kharaju ila al-Madinah. Mereka keluar ke Madinah untuk menyelamatkan Sayyidina Uthman. Mereka di bawah kepimpinan seorang pejuang, Qa'qa' bin Amru At-Tamimi. Ramai di kalangan sahabat Nabi dan para tabi'in, orang-orang yang saleh di Kufah, bila mendengar Sayyidina Uthman dikepung, Sayyidina Uthman sedang dilakukan usaha untuk dibunuh, Madinah telah dikuasai oleh pemberontak, akhirnya mereka ni keluar di bawah pemimpin Qa'qa' bin Amru daripada Kufah. Ni daripada Kufah. Wa kana mimman yahuddu ahlal Basrah 'ala al-khuruj. Adalah orang yang mendorong penduduk Basrah supaya keluar untuk menyelamatkan Sayyidina Uthman dari kalangan para sahabat Nabi. Imran bin Husain, Anas bin Malik, Hisham bin Amir. Di kalangan tabi'in, Ka'ab bin Sur, Haram bin Hayyan al-Abdari. Ini sahabat Nabi dan tabi'in yang ada di Basrah sedang keluar juga mendorong penduduk-penduduk Basrah untuk keluar menyelamatkan Sayyidina Uthman. Wa kana mimman yahuddu ala dhalika fi Syam min as-sahabah. Ada di kalangan yang mendorong penduduk-penduduk Syam supaya keluar juga menyelamatkan Sayyidina Uthman. Di kalangan para sahabat, Ubadah bin Samit, Abu Umamah al-Bahili, Abu Darda, dan di kalangan tabi'in Abu Muslim al-Khawlani, Syurik an-Numairi, Abdul Rahman bin Ghanam. Daripada Basrah ada, daripada Syam ada, daripada Kufah ada, sedang bergerak nak menyelamatkan Sayyidina Uthman dan membebaskan Madinah. Wasaratil juyush min Misr, daripada Mesir, daripada Syam, daripada Kufah, daripada Basrah, untuk menyelamatkan Sayyidina Uthman. Tentera ni keluar. Walamma alima al-khawarij as-sabaiyun bimasiriha. Tak kala pemberontak yang menjadi pendokong Ibnu Saba tahu tentera-tentera ini sedang keluar, khafu ala anfusihim, mereka bimbang terhadap diri mereka, fa'ajjalu, mereka menyegerakan melaksanakan perancangan jahat mereka, dan mereka telah melaksanakan pembunuhan terhadap Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Tak kala tentera-tentera mengetahui demikian itu, tentera-tentera yang keluar daripada Mesir, Syam, Kufah tahu Sayyidina Uthman telah wafat, dibunuh. Ada kullu jaishin ila baladih. Maka semua tentera ini pulanglah ke tanah air negeri masing-masing. Walam yadkhulul Madinah. Mereka tidak masuk Madinah. Kana nuzulul khawarij as-sabaiyin fil Madinah. Pemberontak Ibnu Saba berada di Madinah.
Mereka mengepun Sayyidina Osman pada 8 hari bulan Zulqaidah tahun 35 Hijrah. Maknanya Sayyidina Osman meninggal dunia pada bulan Zulqaidah tahun 35 Hijrah. Itu dia. Sebelum kematian Sayyidina Osman ada satu peristiwa yang berlaku. Apa dia? Walamma kanatil jum'atul ula, tak kala Jumaat yang pertama daripada penguasaan pemberontak terhadap Madinah, Sayyidina Osman keluar menyampaikan khutbah dan menjadi imam orang ramai untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Sayyidina Osman pun nak menunaikan sembahyang bersama dengan orang ramai. Selepas selesai daripada sembahyang, Sayyidina Osman naik di atas mimbar, baca khutbah, kemudian sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang Jumaat, Sayyidina Osman naik semula atas mimbar. Bukan nak sampai khutbah dah, nak menyampaikan ucapan. Wa kana fil masjid, yang ada dalam masjid ketika itu pemberontak yang menjadi pendukung Ibnu Saba, setengah sahabat yang ada di Madinah dan orang yang ada di Madinah. Tak kala Sayyidina Osman naik di atas mimbar, atas mimbar, di hadapan dia ni pemberontak dah kuasai Madinah. Para sahabat hanya yang ada sedikit, orang Islam yang ada di Madinah sedikit. Yang nak keluar tadi baru keluar. Sayyidina Osman kata, ya haula al-a'da, wahai sekalian musuh-musuh, Allah, hendaklah kamu ingat Allah. Hendaklah kamu ingat Allah. Ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Fa wallahi, maka demi Allah, inna ahlal Madinah la ya'lamu, penduduk Madinah tahu, annakum mal'ununa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah golongan yang dilaknat di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famhul khataya bis-shawab, hapuskanlah dosa-dosa kamu dengan melakukan kebaikan. Fallahu azza wa jal, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghapuskan sesuatu yang buruk melainkan dengan kebaikan. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu bangun dan berkata, ana ashhadu annakum mal'ununa ala lisani Rasulillah, aku menjadi saksi bahawa kamu semua, wahai sekalian pemberontak, dilaknat di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Jablah, pemimpin yang menjadi pendukung Ibnu Saba yang datang daripada Basrah, dia ada dalam masjid itu. Faqama, dia bangun menuju kepada Muhammad bin Maslamah. Fajazzabahu, menarik Muhammad bin Maslamah dan mendudukkannya dengan paksa. Wa aq'adahu gharman anhu. Gharman anhu ni paksa dia, memaksa Muhammad bin Maslamah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu duduk. Muhammad bin Maslamah terpaksa duduk kerana jumlah orang Islam sedikit. Kemudian Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu bangun dan berkata, nawiluni anil kitab, nawiluni al-kitab, kamu telah menunjukkan kepadaku surat yang kamu sangka bahawa Sayyidina Osman menulisnya untuk gubernurnya di Mesir. Nawiluni, kamu tunjukkan kepada aku mana surat yang kamu kata Sayyidina Osman tulis kepada gubernur yang ada di Mesir. Mana dia? Tiba-tiba salah seorang daripada pendukung Ibnu Saba bangun menuju kepada Zaid bin Sabit, memaksa Zaid bin Sabit duduk. Wa aq'adahu gharman anhu, mendudukkan Sayyidina Osman dengan paksa. Thumma thara as-sabaiyuna fil masjid jami'an. Ibnu Saba, pendukung Ibnu Saba ini, Sara, telah berjaya menguasai seluruh masjid. Wa hasabus sahabah, mereka melontar pada para sahabat dan orang Islam akharin yang lain yang ada dalam masjid itu bil hijarah, dengan batu. Wa akhrajuhum minal masjid, mereka menghalau para sahabat dan orang Islam yang jumlah sedikit agar keluar daripada masjid. Wa taraduhum, mereka menghalaunya. Wa syatamuhum, mereka mencerca para sahabat dan orang Islam. Keluar, ya hamba semua. Halau semua. Wa hasabu Osman,
Mereka juga telah melontarkan batu kepada Sayyidina Osman yang sedang berada di atas mimbar. Fasaqata 'anil mimbar. Sayyidina Osman jatuh daripada mimbar ke bumi dalam keadaan pesang. Wa humila, dibawa Sayyidina Osman. Wa udkhila darah, dimasukkan ataupun diiringi dan dibawa ke rumahnya. Wa huwa maridun, dalam keadaan Sayyidina Osman sakit, pengsan, sakit dan tidak sedar kerana lontaran batu daripada pemberontak-pemberontak tadi. Wa syammara majmu'atun minas sahabah lil qital. Sekelompok di kalangan para sahabat bersiap dengan semangat mahu untuk berperang kali ini. Para sahabat, kekuatan iman dia ada, bukan dia takut. Mereka mula bersiap untuk perang kerana Sayyidina Osman dilontar batu sehingga pesang, tidak sedar diri, jahat mereka menghalau orang Islam daripada masjid. Para sahabat yang ada di Madinah bersiap. Wasta'addu liqitalil khawarij, mereka bersedia untuk memerangi khawarij, menjadi pendukung Ibnu Saba. Walau kanu aqal, walaupun mereka memiliki jumlah yang sedikit. Wa ad'af, walaupun mereka lemah. Minhum, di kalangan mereka Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Hurairah, Muhammad bin Maslamah, Zaid bin Sabit, Hasan bin Ali, Abdullah bin Az-Zubair dan yang lain-lainnya. Para sahabat yang ada di Madinah yang sedikit ini bersiap nak perang kali ini. Falamma alima Uthman bidzalik, tak kala Sayyidina Uthman tahu para sahabat sedang bersiap untuk berperang, membunuh dan memerangi golongan pemberontak, arsala ilaihim, Sayyidina Uthman mengutuskan kepada para sahabat utusan, wa amarahum bil kaffi 'anil qital, menyuruh mereka supaya jangan berperang. Wa wada'is silah, letak senjata. Wal 'auda ila buyutihim, kembali ke rumah masing-masing, bersurai. Sama kata jangan berperang, jangan tumpahkan darah, letak senjata, balik ke rumah masing-masing. Fanafadhu amrahu min babis sam'i, para sahabat yang ada di Madinah melaksanakan arahan Sayyidina Uthman kerana dengar dan taat kepada pemimpin. Lakinnahum kanu mukrahin, tetapi mereka seolah-olah berada dalam keadaan terpaksa berada di rumah, tidak lawan golongan pemberontak kerana ikut Sayyidina Uthman. Wa aqbala kullum min Ali wa Talhah wa Zubair, di kalangan Sayyidina sahabat Ali, Talhah dan Zubair, aqbala keluar. Fadakhalu ala Uthman, 3 orang sahabat ni berjumpa dengan Sayyidina Uthman. Ya'udunahu min maradih, melihat ataupun menziarahi Sayyidina Uthman yang sakit. Dan mereka mengadu tentang kesedihan mereka dan rintihan mereka di depan Sayyidina Uthman. Kemudian mereka pun balik ke rumah mereka masing-masing. Bila Sayyidina Uthman atau utusan minta supaya jangan angkat senjata, jangan perang, jangan lawan golongan ni. 3 orang sahabat Nabi ni pergi jumpa Sayyidina Uthman, beritahu sedih kalau dak perang kali ni puak ni jahat sehingga mereka halau para sahabat dan umat Islam daripada masjid. Mereka lempar batu, melukakan engkau sehingga tidak sedar diri. Mereka buat jahat macam ni, kita nak perang. Para sahabat menunjukkan kesedihan mereka di depan Sayyidina Uthman. Tapi Sayyidina Uthman tetap dengan pendiriannya. Para sahabat pun pulanglah ke rumah mereka. Waja'a nafarun min sabai Masr ila Ali. Puak pendukung Ibnu Saba ni datang bertemu dengan Sayyidina Ali dan mereka berkata, "Kum ma'ana ila Uthman linakhla'uh." Wahai Ali, bangun, mari bersama dengan kami berhadapan dengan Uthman, kita pecah dia. Wa innallaha qad ahalla lana damah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghalalkan darah Uthman untuk kita. Faghadaba Aliyyum minhum wa la'anahum. Sayyidina Ali sangat marah dengan Ibnu Saba ataupun pendukung Ibnu Saba dan mengutuknya, melaknat mereka dengan berkata, "Wallahi la aqumu ma'akum." Aku tidak akan bersama dengan kamu sama sekali. Setengah di kalangan mereka pula berkata kepada Sayyidina Ali, "Idzan, jadi limadha katabta ilaina?"
Tu tengok. Mereka bawa satu pemalsuan baru. Jadi, kenapa engkau, wahai Ali, pernah menulis surat kepada kami supaya datang daripada Mesir keluar untuk memberontak terhadap Sayyidina Osman dan menentang wa ingkari alaihi dan mengingkari Sayyidina Osman? Fa nahnu ma ataina, kami tidak datang melainkan dengan sebab suratmu yang dihantar pada kami. Golongan yang keluar daripada Mesir ini ada dua jenis. Yang pertama, jenis yang memang menjadi pendokong Ibnu Saba. Yang kedua yang bersama dengan gerakan ini ialah golongan yang tolak bodoh, ikut ereh, orang suruh keluar. Jadi golongan ni hak ikut nak keluar bodoh-bodoh tolak ni, nak tarik dia supaya keluar sama. Puak Ibnu Saba ni buat surat palsu menyatakan bahawa orang Mesir kena keluar. Saidina Ali minta kita keluar. Jadi puak ni ada di antara mereka keluar kerana melihat surat yang dipalsukan dinisbahkan kepada Saidina Ali. Fastaghraba Aliyun min kalamihim. Saidina Ali merasa pelik tentang percakapan mereka. Wa qala lahum, Saidina Ali berkata kepada mereka, wallahi, demi Allah, ma katabtu ilaikum kitaban, aku tidak pernah menulis kepada kamu satu surat pun. Kata Sayyidina Ali pelik. Kau tak pernah tulis satu surat. Kalau masa zaman sekarang ni kau atau statement, kenyataan media, di bawah tu tulis nama. Sedangkan pemimpin tak tulis pun. Reka. Dihantar dalam grup WhatsApp Sebo. Kita pun tengok, oh ni statement siapa? Presiden. Presiden tak tulis pun. Ni statement siapa? Statement Perdana Menteri. Perdana Menteri tak tulis pun. Ini semua pemalsuan yang dibuat zaman dahulu sehingga sekarang. Sayyidina Ali kata tidak. Fanazara ba'duhum li ba'din muta'ajjibin. Setengah di kalangan mereka melihat pada setengah yang lain dengan rasa pelik dan mereka berkata, amin ajali aliyin tuqatilun. Adakah kerana Ali kamu berperang? Walahu taghdabun. Kamu marah kepada Sayyidina Ali. Kamu marah kepada Ali. Hadal khabar. Cerita ini menunjukkan bahawa cara puak-puak yang jahat di kalangan Yahudi Ibnu Saba dalam istighfal, mengambil peluang daripada kelalaian golongan yang bodoh tolok di kalangan orang Islam. Orang biasa, awam di kalangan orang Islam ni, dia ambil istighfal, dia ambil kesempatan dengan kelalaian itu. Wastidrajihim, dan menarik mereka. Wa ta'thir alaihim, dan mempengaruhi mereka. Yang dammu, supaya mereka menyertai Ibnu Saba. Wa yuwazzafuhum fi ifsadi amrihim, dan menugaskan mereka untuk melakukan kerosakan tentang urusan orang Islam. Guna puak-puak. Kalau zaman sekarang kau guna set mengisak, guna set kapur-kapur, kau tak tahu color ni budak-budak anyar lah. Kalau kata budak anyar, guna budak-budak ni lah untuk merosakkan masyarakat Islam. Wal qada, dan menghancurkan sistem kerajaan Islam. Innaha tazwirul kitab. Inilah dia pemalsuan surat di atas lidah sahabat-sahabat Nabi yang besar, dan dinisbahkan surat ini kepada sahabat Nabi. Wa za'mu, dan pemalsuan itu ataupun keraguan itu bahawa sahabat-sahabat Nabi mengajak orang ramai memberontak terhadap Sayyidina Osman dan mengingkari Sayyidina Osman, memecat Sayyidina Osman, jika tidak membunuh Sayyidina Osman. Ini mereka buat surat pemalsuan terhadap nama-nama yang mereka nisbahkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang besar. Fahahum sabaiyu Mesir. Ini dia perangai pendokong Ibnu Saba di Mesir yang telah memalsukan surat di atas lidah Sayyidina Ali. Wa yuhimunal ghawra, mereka telah menimbulkan keraguan oleh golongan orang-orang biasa yang todoh yang bersama dengan mereka. Bi annahum ma kharaju, kerana mereka tidak akan keluar melainkan selepas membaca surat seruan daripada Sayyidina Ali untuk keluar kepada mereka. Kerana itulah mereka merasa pelik ketika mana Sayyidina Ali bersumpah dengan nama Allah bahawa Sayyidina Ali tidak pernah menulis surat kepada mereka sama sekali. Jadi golongan yang ikut ni, macam kita kok kalau buat tunjuk perasaan,
hak jadi pemimpin ni memang dia tahu tujuan dia, hak jahat. Hak belakang tu kena beli, kena bayar, ada tak? Kena hak berbagai-bagai yang ni lah bila dibaca kepada mereka. Ni surat Sayyidina Ali ni, minta kita keluar lawan Sayyidina Osman. Bila mereka sampai bertemu depan Sayyidina Osman, Sayyidina kata aku dah, mereka mula macam mana? Bila kita duduk Mesir, orang kata Sayyidina Ali kata, ni pemalsuan yang dibuat. Zaman sekarang lagilah mudah buat pemalsuan seumpama ini. Mudah-mudahan kita akan lihat semula bagaimana mereka juga berjaya memalsukan surat-surat yang mereka nisbahkan juga kepada sahabat Nabi seperti Talhah bin Ubaidillah, seperti Az-Zubair bin Al-Awwam, juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah jahatnya pendokong Ibnu Saba dan golongan yang mencetuskan fitnah sehingga memburukkan sahabat-sahabat Nabi dan akhirnya membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.